Assalamualaikum semua. Okey, pada tengah hari ini cikgu akan bersiaran selama 1 jam, lebih kurang 1 jam ya, untuk perkongsian soalan-soalan intervensi tahun 2020 Negeri Terengganu bagi kertas 2 bagi subjek SPM ya. Okey, so adakah anda bersedia? Okey, jom kita mula sekarang. Saya sebenarnya bersama dengan tingkatan 5 IM dan 5 IZ untuk pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Okey, untuk mata pelajaran sains bagi tingkatan 5 yang cikgu ajar. Ni cikgu. Nampak tak? Nampak cikgu dekat berita harian ni. Masuk berita tangan cikgu. Dah. Okey, hari Sabtu ni cikgu live Cikgu live tapi bukan 10 pagi lah. Ni saja kat cikgu ambil backdrop lama ni. 9.30 nanti join Cikgu live untuk teknik menjawab bahagian C. Cikgu ada tamu-tamu daripada hari tu. Jadi nanti cikgu bagi yang link. InsyaAllah. Ya cikgu. 9.30 dengan saya. Saya online dengan ni lah, yang Ayu ni. Adalah 4 orang cikgu yang hari ni. Ini bincang ke tahap cikgu tak kat program. Ya. Saya tunggu lagi 2 orang. Ya. Okey, Wani sihat ke? Sihat cikgu. Duk ipul lain cikgu. Hari ni cikgu pelajari. Ingat nak pergi kat tu ni tepi laut. Tak dia. Duduk kat office je lah ni office berita harian. Insyirah okey. Okey cikgu. Okey. Tu lain lah. Lain ni hari ni alhamdulillah tak hujan. Jadi cikgu present now. Okey. Okey. Mana ni? Jawapan dekat bawah. Okey, soalan ni Soalan ni patutnya ini yang soalan dia. Ni soalan dia. Mana nak scroll kat bawah ni. Nampak tak? Ada 2 cikgu muka tu. Cikgu muka 2 slide. Cikgu cari sekejap soalan yang cikgu tunjuk kat awak tu lah. Sebab ia set yang kedua. Silap pula dia lipat gitu kat dia. Yang ni Okey, di sebelah kiri ke sebelah kanan? Yang saya tak kisah nak tunjuk jawapan yang tu. Nampak tak Insyirah? Nampak je. Tapi boleh besar cikgu. Kalau cikgu besar Muzu kat typo Husna. Boleh ke? ada pelajar. Boleh muzu gitu. Boleh dah. Okey. Yang sebelah ni soalan. Lepas tu lagi cikgu tunjukkan jawapan. Bawah sekali ada jawapan ni. Ada 10 bawah. Okey, kalau dah jawab dah. Saya nak tekan ni. Nak tengok. Tidak masuk Google Meet. Kabur saya. Syaidah channel tangan. Syaidah nama Syaidah channel. Okey. Ada sebelah tu. Hilang. Ni keluar sebelah. Scroll. Okey, soalan ni cikgu tunjuk tadi kan? Nampak soalan yang ada ni yang sebelah tu nak cari tu scroll jawapan. Ada orang nak masuk? Ni muka soal apa tu?
Tak, yang sebelah yang ada gambar ni nombor 1 tu. Cikgu nak cari jawapan dia kat bawah sekali. Okey, nombor 1 kan, bahagian A yang ada eksperimen mengkaji kehadiran antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria. Awak ada soalan tak apa? Lagi bawah sekali jawapan ni. Okey, nyatakan satu inferen. Kalau kita tengok ada bahagian kesan dia punya PMPB tu. Lagi bawah. Dia punya scroll. Jawapan ni kat bawah sekali. Okey. So kita tengok selepas 2 hari luas kawasan jernih pada setiap piring petri ukur mengikut keputusan ditunjukkan dalam jadual 1. Kalau yang ada hadiah antibiotik 5.4 dia punya diameter kan. Okey, jadi tiada kosong. Kalau tiada antibiotik kosong diameter kawasan jernih. So apakah inferen yang awak boleh jawab? Begitu. Okey. Tutup je. Jawapan tu sebelah tu. Bahagian ni ke ni? Ni kan? Tutup ni nombor 1 ni. Okey. Ini jawapan dia. Cikgu tutup dulu sekejap. Okey, siapa nak jawab satu inferen? Saya. Okey, cuba jawab. Keadaan lembab sesuai untuk mikroorganisma membiakkan ke? Cuba jawab pelan-pelan. Slow sabar. Siapa masuk ni? Sekejap saya buka. Jadi satu. Ada masuk. Sekejap. Cuba balik. Apa jadi gitu? Mikroorganisma dapat membiakkan apa itu? Apa? Kerana keadaan lembab yang sesuai. Ada dia berkaitan dengan antibiotik. Okey. Antibiotik jadi macam mana? Kawasan jernih. Inferen kena ada dia punya benda PM dia. Sorry, PB dia. PB dia. PMPB. Kehadiran antibiotik menyebabkan diameter kawasan jernih. Pertumbuhan bakteria lah PB. Okey, cuba kita tanya dulu apa dia PB dia? PB. PM dia PB dia. PM. Kalau awak tak dapat cari lagi, macam mana awak jawab? Inferen. Ada antibiotik lah. Ada antibiotik kawasan jernih jadi macam mana? Kadar antibiotik ada kan? Diameter kawasan jernih lebih besar. So ayat dia macam ni. Sebelah di mana ni? Okey, ini kalau ada antibiotik, dia akan menghalang pertumbuhan bakteria. Inferen, kita kena sambung dengan PM. Okey, nampak jawapan dia. Pertumbuhan bakteria. Okey, pertumbuhan bakteria adalah PB. Kehadiran antibiotik adalah PM. Cuba awak gariskan awak punya soalan tu. Okey, jadi PM dia antibiotik. Apa yang berlaku? Ada antibiotik luar kawasan jernih besar. Jangan sebut pematian. Jadi sebutlah menghalang pertumbuhan bakteria. Okey, boleh? Antibiotik menghalang pertumbuhan bakteria ataupun kehadiran antibiotik pertumbuhan bakteria akan terbantu pun boleh juga. Boleh. Yang ada kat situ apa orang dah? Okey, kita pergi dah nampak kan jawapan dia sebelah. Okey, apakah faktor yang dimalarkan? Siapa nak jawab? Biarlah nampak. Okey, Insyirah, faktor yang dimalar. Awak rasa apa yang boleh kita tetapkan dalam eksperimen ni? Kuantiti agar-agar nutrien lah. Kuantiti
isi padu. Isi padu apa? Bahan. Kalau radar Agak-agak jangan ambil. nutrient. Apa? Radar jangan ambil. Letak. Itu isi padu agak-agak nutrient. Tak penting tu. Ya ke dok? Isi padu apa? Sorry. Boleh. Okey. Tapi biasa kita ambil yang ini lagi lebih tepat. Saya rasa ni jenis Cultobacteria. Yang biasa, jawapan biasa kan? Okey. Masa bolehlah isi padu agak nutrient, tapi buat saya lebih mangkuk sebab isi padu ni dia tak pengaruh kalau banyak sikit pun kan. Betul. Bukanlah saya kata salah, tapi ada lagi nak naik dah. Naik sendiri. Naik sendiri. Okey. Okey. Dia jadi 10 sharing. Okey, next kita tekan lagi. Okey, penicillin adalah sejenis antibiotik. C Kita dah pergi C. Okey, kita nak jawab DSO, definisi secara operasi bagi antibiotik. Okey. Cuba jawab. Untuk ni ya. Tu. Siapa nak jawab? Kita mula dengan perkataan apa yang pertama. Dia ada 4 step. Mana Syaidan? Syaidan ada kan? Ada. Cuba jawab. Okey, perkataan apa dekat depan ni sekali? Antibiotik adalah bahan sebelum jadi. Apa pula kita tengok yang mana ada antibiotik? Tengok dah gambar ni dulu. Keputusan ni. Antibiotik ialah bahan ke apa? Bahan yang kena ikut perkataan tu yang sambung. Okey, tengok. Lepas tu ambil pemboleh ubah, bergerak balas, dia sambung. Pemerhatian. Diameter kawasan jernih. Yang mana ada antibiotik? Yang pertama kan? Yang ini. Diameter kawasan jernih. Syaidan. Ya, go. Jawablah. Okey, mula. Antibiotik Adalah bahan yang menyebabkan diameter kawasan jenis menjadi luas. Terdapat diameter kawasan jenis yang luas. Bukan lebih luas sebab yang ini tak ada langsung. Okey, boleh tak kita tengok jawapan dia? Bahan yang menghasilkan menunjukkan ke boleh kawasan jenis pada permukaan agar-agar, bolehlah kawasan jenis yang luas. Okey, nampak jawapan di sebelah ni. Jawapan ni ada belaka. Okey, jadi menunjukkan terdapatnya kawasan jernih pada permukaan agar-agar tu tak penting. Pada permukaan agar-agar adalah dalam kurungan, jadi tak tulis pun tak apa. Menunjukkan kehadiran kawasan jernih pun boleh, sebab apa yang ini tak ada. Kita pulang ada ayat yang comel lah, tapi janganlah kata lebih luas. Lebih luas tak ada. Menunjukkan kawasan jernih, terdapat kawasan jernih, terdapat diameter kawasan jernih yang luas. Okey, kita pergi pada D. Ramalkan diameter kawasan jernih jika antibiotik kepekatan tinggi digunakan. Lebih tinggi kawasan jernih. Bisa ramalkan diameter. Okey, diameter dia sekarang ni berapa dia bagi? 5.4. Okey, kita nak letak berapa? Orang lain pula jawab. Siapa ada kat situ Insyirah? Azri. Syaniza. Cikgu. Syaniza. Syaniza jawab berapa awak nak letak? Tadi 5.4. Ni. Bila lebih tinggi? Lebih tinggi tak nilai dia? 5.6. Boleh, 5.6. Okay. Dah awak go. Try je tak apa, boleh. Ataupun sebarang nombor yang lebih besar daripada 5.4. Kalau nak awak ayat dah, ayat dia nilai lebih besar daripada 5.4.
cm ataupun 5.6, 5.8, boleh lah. 6.0 ke, janganlah 10. Mungkin sebab apa saya kata jangan 10? Sebab piring pantry ni awak tak boleh nak ukur dah besar-besar. Logik sikit lah. Sebab piring pantry ni adalah 10 cm kuasa 3 dia punya. Saya tak pasti diameter dia berapa, tapi piring pantry ni diameter dia tak besar sampai atas pada saya rasa 6 ke atas 7. Tak boleh besar lah. Nak sabarlah. Okey, teruskan D. Jenis mikroorganisma yang terlibat pada dalam tutup je apa ni. Okey. Yang mana awak rasa dalam penemuan awal antibiotik dulu? Penemuan awal antibiotik. Ini kulat. Yang ini paramecium, yang ini bacteriophage. Pada penemuan awal. Kulat. Yang tengah. Yang tengah confident. Ya, tanda pada kulat. Tanda pada kulat lah dulu, zaman dulu tak ada lah nak jumpa lah. Yang ini bacteriophage ni dalam bakteria. Okay, saya tengok admit siapa nak masuk. Okay, apik. Apik lama dah asapik. Okay, saya masuk lagi seorang. Alhamdulillah 10 orang termasuk dengan saya. Okay, next seterusnya kita pergi soalan berikutnya. Nombor 2. Kesan amonia terhadap latex ni biasa keluar. Okay, satu pemerhatian dari eksperimen ini. Apik, jawab Apik. Aina senyap je tu. Syuaib. Mana Syuaib ni? Okey, pemerhatian. Siapa nak jawab? Aina, Najia, Apik. Apa khabar ni? Woi, tengok saja ke? Bukalah radio tu. Buka radio. Bukalah mic tu. Cikgu tanya ni. Latex menggumpal apabila kesan latex. Asid naik ditambah. Latex menggumpal. Pemerhatian boleh bagi tahu latex dulu ke. Apabila asid etanoik ditambah latex menggumpal pun boleh. Pemerhatian tak ada masalah nak jawab PP depan ke apa. Tapi kalau hal lain tu kena ikut step. Okey, jadi pemerhatian dia latex menggumpal. Kalau nak buat pemerhatian yang bawah kena sebut dulu perbandingan sebab eksperimen ni. So sambung ayat dia. Syuaib, jawab Syuaib. Sambung ayat dua-dua kita nak. Syuaib ni senyap pula. Okey. Siapa nak jawab? Syazmina. Syazmina ada? Ada. Okey, Wani jawab. Wani kena jawab perbandingan sebab eksperimen ini. Latex menggumpal bila asid etanoik ditambah, manakala latex tidak menggumpal bila letak amonia ditambah. Gitu kan? Okey, boleh, tapi latex kekal cair latex kekal cair apabila larutan amonia ditambah. Okey. Boleh. Mula Wani jawab Syuaib tengok. Suruh dia jawab tak mustabuk. Okey, infront. Mana set? Tekan share screen tu dia. Okey, ni jawapan dia. Latex tidak berubah bentuk. Latex tidak kekal cair lagi kau. Okey, tapi cikgu nak awak buat perbandingan. Okey, kita pergi pada inference. Sebab apa latex menggumpal? Syuaib, jawablah Syuaib. Asid etanoik ada. Asid etanoik ditambah tu kenapa? Kalau menggumpal tu. Dalam asid ada apa sebenarnya? Mikroorganisma. Tak, ion-ion ni. Ni yang cikgu jawab lah. Ion-ion positif. Okey, tindakan. Nampak?
Tindakan ion-ion positif dalam asid meneutralkan selaput getah yang bercas negatif. Ingat tak, getah dia bercas negatif, dia punya membran sel tu. Bila asid ditambah, asid akan meneutralkan cas-cas negatif pada membran susu getah tu, molekul getah. Maka dia akan memecahkan membran dan susu getah akan bercantum antara molekul-molekul getah yang lain. Itu dia cerita dia. Okey, asid artenoik menggumpakan lateks tu paling mudah lah tu. Tapi kalau nak lebih canggih, ion positif dalam asid meneutralkan selaput ataupun membran getah yang bercas negatif. Ini power lah. Tapi cikgu ajar ni membran getah tu bercas negatif, asid bercas positif. Jadi dia neutralkan. Boleh paling komat asid etanoik menggumpakan lateks. Itu pemerhatian dia. Inferen boleh pilih salah satu. Boleh? Okay. Next kita pergi pada soalan B. Tandakan bahan yang boleh menggantikan asid etanoik. Ada pula nak masuk. Naki. Welcome. Okey. Nak tanda kat mana ni? Yang boleh menggantikan asid etanoik. Yang masam lah. Jus lemon. Ya, betul. Jus lemon. Jus lemon. Okey, jus lemon. Susah juga nak sharing dulu ni. Okey, jus lemon. Okey, C. Okey, next kita pergi pada soalan bawah C. Okey, siapa nak jawab asid etanoik pula? DSO asid etanoik daripada eksperimen ni. Biasa 2 tau. Nak jawab? Nak jawab? Okey, boleh Syirah. Kalau awak dah ada jawapan, tak ketahui. Asid etanoik ialah bahan yang menyebabkan lateks menggumpal. Okey, kita tengok. Dia kena ingat siapa yang belum mahir lagi DSO, kita sambung dengan pemerhatian bagi yang manakah ada asid etanoik. Okey, tengok gambar raja atas lah. Okey, asid etanoik ni ditambah lateks menggumpal. Okey, saya sebut dah. Okey, asid etanoik ialah bahan ataupun cecair boleh yang menyebabkan lateks menggumpal. Boleh kelas? Soalan tu biasa. Okey, so kita pergi pada eksperimen di atas diulang seperti Raja 2.2 tapi dia letak sabun pula. Boleh ke tak? Apa pemerhatian awak kalau letak sabun? Ramakan kan? Okey, jap. Lupa. Kekacai. 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 Tidak bergumpal. Sabun tu ada asid ke tak? Tak ada. Dah, ia kan guna lawan Alkohol. Hailah. Alkali. Alkohol pula dengan sabun. Okey, sabun. Lateks tidak menggumpal. Lateks tiada perubahan sebab dia alkali betul. Sabun adalah larutan beralkali. Kalau asid luka dah tangan-tangan. Tapi ada juga kalau jenis alkali kuat, ada orang alahan tangan kan. Dia tak boleh tangan yang sensitif. Alkali yang berapa pH tinggi sikit kan, dah tak boleh dah tangan. Sebab tu bahaya kan kita kalau rasa alahan dengan asid kuat ke alkali kuat, kita pakai sarung tangan lah, basuh air. Zaman dulu basuh tangan lah. Okey, ramakan keadaan lateks pada Raja 2.2 tadi. Kita kata lateks tidak menggumpal ataupun kekal cair. Nombor 3 pula. Okey, soalan gerakan. Okay, saya baca. Pita detik didapati pergerakan troli menuruni landasan terpampas landasan. Troli mengambil masa 6 saat. 6 saat. Ambil teknik bulatkan soalan awak tu 6 saat. Okay, 6 saat. 1, 2, 3, 4. Tak apalah. Okay, jadi ini adalah bahagian pertama dipotong berapa ni? Jaga masa detik dia. Masa detik dia 1, 2, 3, 4, 5 detik. Setiap pita detik dipotong 5 detik. Ingat cikgu dah ajar dulu. Okey, jadi 1 saat. Walaupun awak tengok panjang, kemungkinan dia punya gerakan dia bertambah. Okey. So kita nak ukur panjang setiap pita detik. Dah buat ukuran dah. Ambil pembaris, sekarang ukur
ukur sebab apa dia kata rekodkan dalam jadual 3. Okey, siapa nak mulakan jawapan? Berapa ukuran bagi pita detik yang pertama? Panjang pita detik yang pertama, kedua, 3 dan 4. Satu markah saja. Oh sorry, 2 markah. Jadi 4 ni dia boleh memberi 2 markah. Okey, boleh? 1.3. Yang mana nak? Yang bahagian 1, nombor 1. Bahagian 1. Ke kiri kan? Ambil pembaris je, ukur daripada garisan sini sampai garisan sini. Garisan sini sampai garisan sini, yang kedua, yang ketiga, ini ke sini. Seterusnya. Ada? Lagi mustaqim masuk lagi? Yok. Tak. Okey, siapa? Aina Najia. Ain, buka-buka tak mic tu ke gimana? Cikgu, yang nombor 1, 1.3. Ya, lagi? Nombor 2, 1.9. Lagi? Nombor 3, 2.6. Ya, ikutlah. Mana-mana. No. Sekejap yang saya tengok. Okey, saya rasa boleh belakalah awak jawab tu. Kenapa boleh? Sebab awak Nombor 4, 3.3. makin bertambah lah tu, betul lah tu. Okey, terpulang pada ni, saya rasa soalan tu samanya setiap pelajar dapat. Jadi awak isi je berapa ukuran awak ikut sini. Semakin bertambah panjang setiap bahagian pita detik yang dipotong. Okey, tak ada jawapan kat sini, tapi semua 4 titik dipindahkan betul ataupun ukuran sebenar pada kertas soalan yang awak dapat. Okey, menggunakan jadual 3, lukis catabar. Okey, catabar dilukis pada ruangan ni. So, boleh lukis sekarang. Okey, Boleh. lukislah, tak lukis pun lukis. Saya teruskan lukisan ni, tidak ada jawapan dekat cikgu lah. Lukisan catabar ni mesti dekat ke jauh? Dekat. Dekat. Boleh dekat ukuran yang awak dapat tadi. Palang kot. Apa dia saya dah? Palang jadual ya. Palang lah. Palang, cata palang. Cata palang kotak tinggi rendah, makin tinggi lah. Jadi kotak dia kalau kita tengok contoh jawab awak lah, contoh 1 berapa awak kata? 1.3. Duduklah tengoklah 1.3, awak tulis dekat sini. Kat bawah ni awak tulis bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4. Okey, bagikan kotak ni. Okey, kalau awak nak buat lebar ni 1, 2. Okey, make sure kotak awak sama lebar. Okey, dan tulis bahagian bawah dia. Boleh? Okey, saya teruskan. Yang tu awak boleh lukis kemudian ataupun dah lukis, kait je lah. Okey, awak dapat 2 markah. Okey, seterusnya berdasarkan catabar, nyatakan jenis pergerakan. Okey, jenis pergerakan ni macam mana ni? Sebab saya rasa kotak dia akan naik gitu. Jenis pergerakan. Laju bertambah. Laju ya. Laju semakin bertambah ataupun perkataan lain siapa tahu kalau laju bertambah. Macam kita bawa motor, makin kita perkataan apa? Meningkat. Pecutan. Okey? Pecutan. Okey. Dia sedang memecut, jadi pecutan nama dia. Okey, pecutan. Boleh kelas? Pecutan ataupun laju semakin bertambah. Dia memecut lah tu, tapi perkataan memecut tak boleh pakai sebab istilah jenis gerakan ni pecutan. Tapi jangan buat pecutan seragam. Okey, yang tadi tu ada clue lukisan catabar mesti rapat. Okay, kita pergi soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat dia beri lukisan macam ni ya, jenis plastik yang berbeza. Direbus plastik dalam air panas ni. Okay, apa yang awak perhatikan keputusan ditunjukkan dalam rajam 4. Okay, plastik politena melamina.
Okay, keadaan plastik mengembang dan berubah bentuk. Untuk politena, melamina tiada perubahan. Okay. So kita dapat gambarkan yang mana yang lebih keras. Yang lebih keras dia tiada perubahan lah. Dapat gambar macam tu. Yang mengembang. So ingat tak dua jenis plastik? Okay. Dalam kepala awak ni. Okay, cuba beri hipotesis saya. Okay, kalau kita tengok ni, mana soalan dia? Dua jenis plastik berbeza. Hipotesis dia. Siapa nak bagi tahu saya? Hipotesis boleh ambil satu saja kan. Sama ada nak bagi tahu politena atau melamina. PM, PB, PM, PB, Okay, cuba kita tahu. Politena. PM dia, dia. Mam. Saya Syaniza. Siapa tu? Syaniza sama. Mana ni ramai-ramai ni aku nak check sikit anak buah ni. Ramai ni Azrin pula jawab. Azrin. Sarah ada. Okey. Naki ada main senyap belaka. Jangan bila-bila masa kat gibla. Tengok cikgu ada logo belakang tu. Cikgu nak live Sabtu ni jangan lupa. Okey, kita balik pada soalan ni. Siapa nak jawab? Syaniza. Apa pula ni Syaniza ada bisik ni? Cikgu, Ya. politena menyebabkan keadaan plastik mengembang dan berubah bentuk. Hipotesis. Keadaan plastik kena ada. Tapi kenapa awak kata bila dipanaskan kena ada? Cuba jawab mula. Politena menyebabkan keadaan plastik mengembang dan berubah bentuk apabila dipanaskan. Boleh tak? Kenapa dia mengembang tu? Kena apa? PM dia politena mengembang dan berubah bentuk apabila dipanaskan. PB dia. Keadaan plastik. Terus jawab gitu je. Ni jawapan dia ni. Sebab apa dia mengembang? Itu pemerhatian. Kena kabolan. Politena tidak tahan haba. Menyebabkan keadaan plastik mengembang dan berubah bentuk. Panjang ni. Tidak tahan haba tu adalah bagi keadaan plastik. Okey, kalau kita ambil melamina, tiada perubahan tu dia tahan haba apabila dipanaskan. Okey. Maknanya PM dia politena. PB dia keadaan plastik mengembang apabila dipanaskan. Okey. Ataupun awak ini adalah apa nama orang panggil PB nampak boleh terima. Tapi kalau nak kata PM tak nampak, lebih tahan haba. Contoh melamina pula cikgu cakap PM. Okey, melamina apabila dipanaskan tidak tahan haba. Ataupun melamina apabila dipanaskan keadaan plastiknya tidak ada perubahan. Okey, boleh kita sambung dengan PB yang nampak atau tidak nampak bagi hipotesis. Boleh faham? Kena ingat dia boleh ambil yang ni ataupun ambil yang tak nampak tu tahan haba atau tidak tahan haba. Okey, kita pergi pada pem boleh ubah. Yang pertama, pem boleh ubah dimanipulasi. Siapa nak jawab? Manipulasi. Mudah saja. Jenis plastik. Ya, jenis plastik. Boleh jenis plastik. Ataupun bodoh-bodoh jawapan cikgu apa dia? Plastik. Tak, politena dan melamina.
Faham? Boleh pakai dua-dua. Asyik dah tak tahu tu nombor jenis tu. Okey, bergerak balas. Okey, siapa nak jawab Keadaan orang plastik. pandai. Hok pandai. Hok senyap. Ni nak marah ni cikgu ni. Keadaan plastik betul lah kan. Okey. Next, ini daripada jadual. Ada cikgu ajar bagi tahu itu kan, daripada graf boleh ambil, daripada soalan situasi ataupun soalan tu sendiri boleh ambil, daripada apa lagi kita boleh ambil. Okey, itu. Korang boleh ubah, kita boleh pilih banyak cara. Okey, next kita pergi C. Tulis nama plastik yang disenarai dan kumpulan yang betul pada petak yang disediakan. Okey, siapa nak tulis kat sini? PVC duduk kat mana, bakelit dekat mana. Yang ini kena ingat sikit. Ingat polistirena ni. Lembut ke keras? Pelekat tau, pelekat keras. Keras. Jadi duduk kat mana? Melamina. Ya tak? Ya, cikgu. Siapa ada jawapan dah? Awak dah buat kan? PVC lembut keras. PVC kat Politena. Keras. Ya, keras PVC. Lembut. Isi lembut. Tahu kau. PVC dia ada berapa ni? Nampak ke? 4 je. 4 ke 5 ni? 5. Okey, PVC keras ke duk? Batang pahit. Lembut. Ya tu. Bakelit keras duduk melamina, polistirena duduk polisterin, perspek keras. Okey, ini jawapan dia. Pelekat epoksi. Perspek PVC duduk di bahagian lembut. Bakelit dengan pelekat epoksi keras. Boleh? Mana segi? Mana saya dapat? Pelekat perspek sini. Okey, PVC. Bakelit dekat sini. Bakelit dekat mana? Bakelit pelekat epoksi. Okey, polistirena di sini. Okey, boleh Okey, kita teruskan kepada bahagian C, bahagian B. Okey, bayi baru lahir bulan pertama, bulan ke-6. Okey, bulan pertama, hari pertama kat baru lahir suntikan dah beri dah. Pada lahir. Bila baby balik tu, baby dah pernah suntik. Lepas tu pergi sebulan. Pernah dengar tak? Bila cukup 30 hari tu, bawa lagi baby, bawa pergi suntikan kedua. Okey, bulan ke-6 suntik lagi suntikan ketiga. Ini adalah jadual suntikan hepatitis B. Apakah bahan yang terdapat pada larutan vaksin yang disuntik ni? Siapa bagi tahu saya? Okey, kalau ada soalan tu boleh tulis dulu dekat tu. Jawapan awak. Apa yang terdapat dalam vaksin? Ingat tak? Apa patogen yang mati cikgu. Patogen yang mati. Mati saja. Ada seri mati dan ataupun yang lemah, tidak aktif. Lemah, tak aktif. Okey, patogen. Okey, jawapan dia patogen yang telah mati atau dilemahkan. Kalau yang kuat tak boleh. Yang dilemahkan maknanya dia akan membantu badan kita menghasilkan antibiotik sendiri. Kita suntik vaksin tu. Kita bukan suntik yang kuat ataupun kita suntik. Maknanya badan kita akan menghasilkan. Bila kita masuk je patogen tu, badan kita automatik akan hasilkan. Dia nak lawan patogen yang masuk tu lah. Faham tak? Kita masuk untuk lawan hepatitis B. Kita masuk tu sebenarnya dia badan baby tu tak ada sakit lagi, tapi kita dah suntik awal-awal supaya badan kita hasilkan antibody sendiri untuk lawan. Bila ada je penyakit tu, baby tu tak macam boleh imun lah pada baby penyakit hepatitis B. Okey. Next, bahagian bagaimana bahan DA bertindak menghasilkan keimunan pada bayi. Siapa nak jawab ni? Soalannya agak tough lah sikit. Saya juga.
Saniza lagi. Syahidang lah. Syahidang. Dia rangsang sel apa untuk hasilkan? Tadi saya cakap tapi saya tak sebut sel. Yang makan patogen tu. Sel apa? Merangsang sel badan kita yang memakan patogen. Dia rangsang apa? Sel mana? Imunisasi. Dia rangsang satu sel tu. Sel darah apa? Sel darah putih. Ya, merangsang sel darah putih. Sambung. Menghasilkan apa yang saya cakap tadi. Menghasilkan dia hasilkan apa tadi cikgu cakap? Antibody. Ya, tepat sekali. Nak jawab tu susah cikgu sebut explain dah saat ni. Okey, jadi Antibody. iyalah cikgu jangan cakap seorang. Okey, jadi bila kita suntik vaksin, jadi sel darah putih tu akan merangsang badan kita menghasilkan antibody. Patut tersimpanlah badan kita. Antibody tu tersimpan dalam badan kita. Datangnya penyakit hepatitis B, dia terus lawan patogen yang menyebabkan penyakit hepatitis B. Okey, boleh jenis keimunan di atas. Okey, tandakan raih keimunan apa kita masuk suntik vaksin. Siapa yang dengar kemarin cikgu cakap, cikgu Yana tu, suntik tu T jarum tu. T jarum. Jarum kita suntik kan. Semula jadi atau aktif buatan? Aktif buatan. Aktif kan? Aktif ke pasif? Tapi memang tahu buatan sebab kita suntik je kan. Aktif ke pasif? Ingat tak pasif ni hanya satu saja, daripada mana pasif? Susu ibu. Jawapan dia aktif. Aktif. Okey, aktif buatan tanda kat raih aktif buatan pasif adalah Buatan anti. Pasif adalah antiserum. Pasif buatan antiserum. Aktif buatan pasif semula jadi barulah susu ibu. Okey, jadi aktif buatan vaksin, pasif buatan antiserum. Okey, dia pasif dia tak ada apa, kita kena suntik antibiotik tu masuk dalam tubuh orang tu. Okey, next kita pergi soalan ni. Berapa kali bayi tu disuntik vaksin? Berapa kali kah? Jawapan ni dah. 3. 3 nampak betul tau. Okey, 3. Kenapa 3? Nyatakan alasan kenapa 3 kali. Ingat tak? Sekali suntik Merangsang penghasilan antibody. yang maksimal tambah. Okey, kita kena masukkan dia banyak kali. Ni tak habis gini dia. Satu perbezaan antara keimunan aktif dan buatan. Cikgu beri banyak jawapan ni. Nampak tak sini? Cikgu dah tu bawah tengok. Okey, keimunan aktif, sel darah putih dalam badan menghasilkan sendiri antibody. Okey, kalau pasif, badan menghasilkan bekalan antibiotik daripada sumber lain. Pasif. Ini sumber lain. Cikgu. Ya. Cikgu. Cikgu. Cuba. Lekat cikgu cakap. Lekat. Lekat tapi nampak apa? Nampak kan? Slide Dekat cikgu. Lekat. Budak boleh tak ni. Ini jawapannya. Okey, ambil satu dulu. Ambil dulu satu, masukkan dalam jawapan awak. Sekejap saya nak pergi tutup komputer anak saya.
Okey. Boleh tak? Boleh tak? Cek. Okey, kita pergi terus pada berikutnya. Mak Zah ni bang. Okey, kenapa dia banyak kali? Kerana 3 kali ya merangsang pensilan antibodi sehingga mencapai aras keimunan. Okay, sebab nak mencapai aras keimunan yang maksimal lah. Kalau kita suntik sekali mungkin antibodi tu kita keluar sikit saja. Okay, kalau suntik lagi sekali dia akan bertambah antibodi pengeluaran dia. Suntik lagi sekali pengeluaran dia makin bertambah. Sekolah mau Dia Sekolah mak panggil dia pergi bayang. Okay, nombor 6. Nombor 6, baca soalan ni tak penampak ni. Menunjukkan 2 individu yang menghasilkan masalah menghadapi masalah kesihatan akibat pemakanan. Aku nak tahu akibat tabiat makanan ataupun malnutrisi. Rajan 6.1, apakah penyakit dia? Ni dia. Sebutlah, saya tutup lah. Apa penyakit? Anoreksia. Ya, anoreksia. Segi kwashiorkor tu. Ya, betul. Betul. Kwashiorkor, tulis KWASYIORKOR. Kwashiorkor. Anoreksia ya, yang 6.1 anoreksia. Okey, 6.2 kwashiorkor ya. Kwashiorkor ni perut buncit. Okey, boleh ya. Kenapa? Masalah analisis. 6.2 ni dia tanya, apakah punca yang menyebabkan masalah kesihatan tersebut? 6.2 kwashiorkor. Tak cukup protein. Ya, kekurangan protein. Itu jawapan. Okay, dan jawapan, cadangkan contoh makanan yang diperlukan oleh individu. Okay, apa dia contoh makanan? Ni abui nama makanan. Untuk Daging. buat dash kedua bawah daging. Okey, betul daging. Lagi telur, susu dan jawapan lain yang betul lah yang mengandungi unsur protein yang tinggi. Okey, next 6.C. Berdasarkan Rajah 6.1, mengapa golongan remaja perempuan cenderung menghadapi masalah kesihatan ini? 6.1, kenapa golongan remaja? Cadangkan langkah poin kedua. Langkah mengatasi. Siapa nak beritahu kenapa golongan remaja? Contoh awak lah, remaja. Bimbang. Bimbang gemuk. Bimbang dikatakan kegemukan. Bimbang tentang bentuk badan yang gemuk, bentuk badan yang tidak ideal, ataupun berat badan yang bimbang berat badan berlebihan. Bimbang je sebenarnya. Okey, lepas tu apa masalah, apa penyelesaian dia? Kita nak nasihat dia ke nak macam mana? Counselor. Counselor? Ke doktor dah. Doktor pakar. Yes. Dan dapatkan khidmat nasihat doktor pakar psikometri. Psikologi psikologi ataupun kaunselor pemakanan. Sebab tu ada banyaklah bahagian-bahagian kaunselor pemakanan, hospital ke, pakar psikologi ke, kena bagi tahu dia. Kalau awak cakap sendiri tak jadi, tak makan sekeping biskut sehari tu. Ada orang sampai tahap tu dia rasa dia nak, kadang-kadang dia nampak gemuk dalam cermin padahal dia dah kurus. Okey, boleh jumpa dapatkan nasihat. Bukan jumpa, dapatkan nasihat. Kalau jumpa tak dapat, dapatkan nasihat daripada pakar psikologi ataupun pakar kaunselor pemakanan. Okey, next soalan nombor 7. Gas. Okey, satu Rajan 7 menunjukkan satu kawasan perindustrian berdekatan dengan sebatang sungai.
Okey, gas-gas ini dihasilkan oleh pemakanan bahan api fosil di kilang-kilang tersebut. Okey. Nama gas berasid yang dibebaskan. Karbon dioksida. Yes, betul. Lagi satu. Apa perkataan belakang tu dioksida tu? Itulah dia berasid. Monoksida. Tak. Sulfur dioksida. Sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Tu jawapan dia. Banyak Gas sulfur dioksida, gas nitrogen dioksida, gas berasid. Tapi karbon dioksida benarnya dia kurang sikit. Ambil yang power lagi. Daripada pembakaran kilang ni, karbon dioksida mungkin tak banyak lah sebab kita pun sendiri gas. Tapi tahap keracunan gas karbon dioksida dia tak tinggi macam ni, dia berkesan pada rumah hijau. Okay. Next, apakah fenomena yang berlaku disebabkan oleh gas-gas dinamakan DA1 tadi? Fenomena Pemanasan global. Hujan asid. Bila gas berasid, hujan asid. Okey, itu dia jawapan dekat kertas awak tu. Okey, soalan ni sebenarnya soalan intervensi 2020. Saya pernah bagi awak intervensi 2009 dah awal tahun hari tu. Okey. Awak boleh buat untuk kalau ada tak cukup dah kertas tu, buatlah dalam intervensi tu. Walaupun cikgu tak sempat bincang pun. Okey, sayang buku kertas tu. Nyatakan satu kesan fenomena. Satu kesan fenomena bagi satu kesan fenomena tersebut lah. Kesan je. Tak. Tadi fenomena hujan asid, kesan je. Mengakis bangunan. Yes. Mengakis bangunan. Boleh lah. Tapi kalau dari segi tanah pun boleh juga. Tanah tidak subur. Okey ke musnah hutan. Ni cikgu beri apa haiwan akuatik musnah. Cikgu, banjir kilat. Tak, ni hujan asid ni. Takkan banjir kilat. Hujan berasid. Hujan biasa je tapi macam ke peti mata, mungkin menyebabkan kulit kegatalan, boleh tak? Gatal, kulit menjadi gatal. Tapi biasanya kita di Mata Tengah ni tak ada masalah. Biasa di Pasir Gudang apa semua kan, bau kena mungkin kawasan tersebut. Apa yang berlaku dekat tu hari tu, dekat Johor tu, pembuangan sisa semua kan. Tapi bukan hujan. Hujan ni pada contohnya tanah menjadi tidak subur. Okey, ataupun air di kawasan tersebut tinggi, tahap keasidan dia boleh tinggi. Okey, next. Seterusnya, cadangkan satu cara mengurangkan kesan DA3. DA3. Okay, Syahira lalu mesej cikgu berapa orang ambil kehadiran. Ini ambil screenshot ni cikgu. Okey, satu cara mengurangkan kesan dia, mengurangkan kesan dia ni. Pernah tak dengar ni? Kita pasang penapis ataupun pemendap ilustratif pada cerobong asap, ataupun letakkan penapis pada cerobong asap pun boleh. Ataupun tinggikan lagi cerobong asap. Tinggikan cerobong asap. Itu dia untuk mengurangkan kesan, biar dia terbebas lebih meluas lah maknanya kesan gas tu. Okey, itu dia cara saya bagi tu. Okey, next, apakah jenis pencemaran yang mungkin berlaku? Tadi macam cikgu cakap dekat Johor tu, pencemaran apa? Pencemaran sungai kan, pencemaran air. Okey, bila air, sebab apa? Sebab hujan tu akan menurunkan sekali dengan air kan. Jadi air akan masuk ke bahagian tanah. Sebab itulah pencemaran air atau sungai. Okey, itu berkaitan dengan soalan 7, 8. Kita habiskan soalan hari ini untuk soalan bahagian A dan B saja. Okey. Rajah 81
suatu proses untuk menghasilkan satu bahan sintetik. Okey, bahan sintetik. Ingat tak bahan apa? Daripada rantai apa kita panggil ni? Siapa tahu rantai apa? Polimer. Ya, rantai polimer. Proses X dia akan menjadi tidak berantai. So soalan dia, namakan proses X. Proses X apa? Polimeran. Penyah polimeran. Okey, mantap. Penyah pempolimeran. Penyah polimeran. Okey, bahan Y, namakan bahan Y. Nama ni bukan proses, ni nama. Monomer. Yes, monomer. Okey, ada sini jawapan dia. Okey, monomer. Okey, sekejap. Okey, kita pergi B. Okey, B dia kata plastik juga soalan. Macam dia orang kata macam soalan plastik keluar kan. Sebab apa? Ini intervensi biasa Negeri Terengganu buat ni memang ada clue-clue sikit Jadi perhatiannya, soalan ni kena habiskan. Sebab apa? Soalan biasanya pembuat soalan tu dia dah ramal dan soalan bakal keluar lah. Dia ada bagi clue-clue pada dalam intervensi Negeri Terengganu sendiri. Sebab tu orang soalan Terengganu ni bagus-bagus. Tengok balik soalan trial untuk ulang kaji. Soalan intervensi salah satu lah. Okey, so siapa nak jawab jenis plastik yang digunakan? Ada 2 jenis. Ingat tak? Termoplastik. Termoplastik. Yes. Betul kan? Termoplastik. Plastik yang belakang tu dia lembut. Kalau plastik depan dia keras. Plastik termoset keras. Jadi yang ini kita bakar dia cepat cair. Siapa yang pernah main bakar botol dulu, yang ini sekejap je cair. Satu ciri. Okey, apa dia ciri? Tidak tahan haba. Ya, tidak tahan haba. Lagi? Lembut. Lembut. Lagi? Boleh di banyak kali. Boleh di apa? Kita semula. Yes. Diacu. Boleh dikita semula, boleh diacu berulang kali. Yang soalan jawapan yang power sekali siapa tahu? Tiada apa? Yang bersilang-silang. Tiada rangkai silang. Rangkai silang. Tiada rangkai silang. Yang ini biasa kalau orang tahulah lebih, maknanya ilmu sains dia tu lebih lagi lah kalau dia kat guna kata tiada rangkai silang. Masih belajar tapi kadang-kadang belajar je lambat sikit ingat ciri kos untuk sains. Okey, tak apalah, kita pergi next soalan C. Kempen penggunaan plastik yang dijalankan di Indonesia. Dia ada poster dia, kurangkan penggunaan beg plastik. Contohnya Maiden tu kan, kalau nak pakai air satu dia tak ada, kena bayar walaupun 20 sen. Tu pun orang ambil juga 20 sen sebab murah. Cuba letak RM20 seplastik, baru tahu rasanya tak ada dah nak minta plastik tu. Nyatakan 2 alasan mengapa kita perlu menyokong kempen di atas. Mengurangkan apa? 2 alasan awak. Kenapa? Yang pertama, alasan pertama poin 1, alasan kedua poin 2. Empat. Beg plastik bersifat tidak, siapa ingat perkataan tu? Tidak terurai. Guna perkataan sains Syaidan. Terbiodegradasi. Okey. Lepas tu apabila dibakar dia menghasilkan toksin. Gas toksik. Apabila dibakar ataupun pembakaran plastik menghasilkan gas toksik. Okey, itu jawapan dia. Ini dia jawapan dia. Okey, pembakaran plastik menghasilkan gas toksik.
Okey, beg plastik bersifat tidak terbiodegradasi. Bolehlah ingat sikit soal jawapannya. Pembuangan bahan plastik ke kawasan perairan menyebabkan kematian haiwan akuatik. Dan lagi sekali, pembuangan plastik ke dalam longkang menyebabkan lokal tertimba. Ini mudah ni. Mudah yang bawah dua ni. Mudah je lah. Tapi yang atas ni, kalau kita jawab ni lagi best lah jawapan kita. Dia beza je kita dengan orang yang pandai maknanya. Contoh, kalau awak pandai, awak pakai guna. Tapi kalau tak ingat, boh je lah yang 3 part ni. Okey? Asal tu. Okey. Last kali untuk hari ni, soalan nombor 9. Okey, nombor 9. Tutup jawapan je. Okey. Menunjukkan proses penggabungan dua gelombang untuk membentuk gelombang termodulasi dalam sistem pemancar radio. Sistem pemancar ya, bukan sistem penerima. Pemancar ni kat stesen je. Okay. Untuk P dan untuk ni macam ni, untuk Q. So hasilkan gelombang termodulasi dia macam apa rupa dia. Ingat tak balik? Okay, harap ingatan awak tu masih kekal bersama-sama dengan awak. Okay, lengkapkan P dan Q. Siapa nak jawab P? P apa nama? Gelombang radio. Ya, gelombang radio. Q? Frekuensi Gelombang frekuensi audio. Ni dah. Okey. Gelombang radio ataupun gelombang pembawa gelombang frekuensi audio. Okey. Yang Q. Tulis jawapan awak Okey, macam mana rupa dia? Rupa dia cikgu tunjukkanlah kat sini. Dia adalah gabungan antara gelombang P dengan gelombang Q. Okey, gelombang radio digabungkan dengan gelombang frekuensi audio. Okey, rupa dia macam ni. Sebab tu kalau kita bercakap tu kan ada naik turun. Betul tak? Dia nak hantar kat awak tu ada naik turun. Gelombang dia bentuk dia macam ni ataupun macam ni. Sama ada ini adalah gelombang yang apa namanya? Ini frekuensi. Termodulasi amplitude. Sorry, ini amplitude, yang ini frekuensi. Betul tak? Okey. Itu saja perkongsian cikgu pada petang ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan cikgu dan juga menonton video cikgu untuk hari ini. So, semoga video ini memberi manfaat untuk semua yang menonton. Mana-mana pelajar ataupun individu yang menonton tetapi belum menekan butang merah di bawah, okey, sila berbuat demikian. Okey, so jangan lupa like, lepas tu komen sikit video cikgu ni, okey, supaya cikgu dapat menambah baik lagi video-video yang akan datang. Okey, so jumpa lagi di next video. Bye bye. Everything changes.